Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن من مجموعة الخامسة. إن شاء الله اليوم سنشرح لكم حول الموضوع المنهج الاستقرائي الوصفي في الدراسة اللغة. وأنا نشهرة بنت محمد سعد، رقم طلبي 1190424. هيا ننظر إلى تطورات مناهج البحث في الدراسة اللغة. أولاً، منهج المعياري التقليدي. كان هذا المنهج منهج الأول قد ساد الدراسة اللغوية القادمة وبالخاصة في اللغة العربية. نشأته في يوناني في القرن الخامسة وفي أيام أرسطو حتى أواخر القرن الماضي. أما ثانياً، منهج التاريخي التعليلي المعياري القديم، يعني كان هذا المنهج مسيطراً على الدراسة اللغوية العربية والأوروبية. نشأته في القرن ال19. وأخيراً، منهج الوصف الاستقرائي يعتبر أكثر أهمية وموضوعه والأكثر جذباً للانتباه والدراسة في العصر الحديث. فقد جاء هذا المنهج ردة فعل على منهج تاريخ التعليل المعياري القديم. نشأته هذا المنهج في أوائل القرن العشرين، وعندما اطلع الدراسون على هذا المنهج وبدأوا يكتبون فيه محاول المطابقة على الدراسة اللغوية العربية، وبخاصة في المفاهيم الأساسية العدة للدراسة اللغوية، فمثلا مفهوم كلمة وجملة وصرف تركيب وغيرها. Dari sini kita tengok perkembangan metod-metod ataupun kaedah dalam mengkaji bahasa. Yang pertama, manhaj mi'yari at-taqlidi ni ataupun lebih dikenali sebagai analisis tradisional yang bersifat preskriptif. Maksudnya analisis tradisi ni dia menekankan aspek penggunaan bahasa yang betul. Maksudnya dia macam boleh waktu tu pada kurun kelima ni bahasa ni dikaji atau diteliti sama ada penggunaan bahasa tu betul atau tak. Okey. Dia berkembang ke seluruh Eropah pada kurun kelima, iaitu pada zaman Aristo dan sehingga akhir kurun ke-19. Yang kedua, manhaj tarihi at-ta'lili al-mi'yari. Manhaj ni adalah manhaj yang paling berpengaruhlah waktu kurun ke-19, iaitu dia menggunakan pendekatan sejarah, iaitu contohnya waktu ni bahasa ni dikaji dengan menggunakan pendekatan sejarah dan diakronik. Maksudnya dia mengkaji bahasa tu, dia mengkaji ataupun menekankan unsur perkembangan bahasa. Maksudnya contoh kan, kalau digunakan sekarang ni manhaj tarihi ni, macam kita membandingkan bahasa Melayu yang ada sekarang ni dengan bahasa Melayu yang awal kemunculan dia tu. Yang tu yang dimaksudkan dengan pendekatan histori ataupun pendekatan sejarah. Yang ketiga ialah manhaj al-wasfi al-istiqra'i ini adalah metod pengkajian bahasa melalui deskriptif yang bersifat sinkronik. Maksudnya dia mengkaji bahasa ataupun dialek-dialek tu pada masa tertentu, pada masa yang sekarang ni. Contohnya macam kita kaji antara dialek-dialek yang ada pada kurun sekarang ni. Okey, manhaj wasfi al-istiqra'i ini dia muncul pada awal abad ke-20. Selepas Ferdinand de Saussure ni, dia memperkenalkan linguistik moden. Dan start pada tu para pengkaji bahasa ni mula tinggalkan pendekatan sejarah ataupun manhaj tarihi dan beralih kepada manhaj al-wasfi al-istiqra'i. Baik, sumahaya nanzur ila ahamiyatu rawat manhaj al-wasfi al-istiqra'i. Yang ini adalah antara tokoh-tokoh ataupun pelopor-pelopor yang jadi tokoh-tokoh ni lah manhaj al-wasfi ni ataupun kaedah deskriptif, antaranya Ferdinand de Saussure, Sir Edward Sapir, Leonard Bloomfield, Nikolai Trubetskoy, Roman Jakobson, Andrew Martinet dan Noam Chomsky. Mahaya nanzur ila Ferdinand de Saussure. Walada fi Switzerland wa huwa mu'assas ilmu lugha al-hadith wa takhasus fi lugha al-arab fi lugha al-sanskritiyah wa darasa fi ma'had durus al-ulya Paris 10 sanawat
وفي مادة نحو مقارن ومشاركا في جامعة اللغوية الفرنسية ثم انتقل فرديناند دي سوسر إلى جاديف فحضر في نحو مقارن ثم في علم اللغة العام. Okay, yang pertama ni kita tengok ada lagi بعد وفاته في سنة 1913 قام طلبه مجتمع محاضرته فنشروا كتابا بعنوان محاضرة في علم اللغة. Okay, jadi kat sini kita tengok biodata Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ni ialah ahli bahasa yang dilahirkan di Switzerland. Dia ni pengasas kepada linguistik moden. Okey, dia mengambil takhasus dalam bahasa Sanskrit iaitu bahasa Hindu kuno. Dan dia mendapat pendidikan awal dekat Mahad Durus Al-Ulia di Perancis selama 10 tahun dalam subjek Nahwu Muqaran. Dan dia juga seorang profesor di salah satu universiti di Perancis. Tapi sepanjang sepanjang hidup Ferdinand de Saussure ni dia tak pernah menerbitkan walaupun satu buku tentang bahasa. Kecuali selepas kematiannya pada tahun 1913 ni, para pelajar dia ni mengambil inisiatif untuk mengumpul teori-teori yang didapat daripada kuliah-kuliah di Saussure ni dan berjaya menerbitkan buku tu dalam tajuk Muhadarat fi Ilmu Al-Lughah Al-Am ataupun khusus linguistik moden pada tahun 1916. Yang dalam buku ni membincangkan perubahan yang berlaku dalam bidang linguistik. Okay. Summa sanuwasil ila ahamiyatu nazariyat Ferdinand de Saussure. Awalan, yumayyizu de Saussure baina istilahain بين اللغة والكلام. اللغة هي تنظيم كامل عن الناس يتكلم لغة واحدة واقعة اجتماعية. أما كلام أو parole وهو تحقيق اللغة عند فردي فهو مرتب باللغة ولكن يختلف عنها. الكلام فردي قائم على عنصر الاختيار ولا يمكن أن تبيء به فإننا لا نستطيع دراسته دراسة علمية بعكس اللغة بأنه تتصف بكونه عامة. Yang ini kita tengok pemikiran ataupun teori Ferdinand de Saussure yang pertama iaitu dia membezakan antara istilah lughah dengan kalam. Lughah ni dia sebut language ataupun dia satu sistem bahasa yang bersifat universal. Contohnya bahasa tu yang bersifat universal tu maksudnya bahasa tu yang semua orang faham dan semua orang guna bahasa tu. Contoh macam bahasa Malaysia, bahasa Jerman, waghairiha. Dan yang kedua istilah kalam ataupun parole iaitu dia satu dialek ataupun bahasa yang digunakan dalam sehari-harian. Jadi Ferdinand de Saussure ni dia tegaskan kat sini sifat bahasa yang perlu dikaji tu perlulah bersifat universal iaitu lughah. Sebab kalau kalam ni sifat dia penutur tu dia bebas untuk memilih ataupun dia bebas untuk cakap apa-apa je. Yang tu maksud pemikiran Ferdinand yang pertama iaitu dia membezakan antara parole dengan language ni. Okay, yang kedua, tafariqu amasanian tufariqu baina dirasah tarihi wa dirasah wasfiyah. رأي فرديناند أن اتجاه التاريخي الذي كان يسد أبحاث اللغوية عصره اتجاه غير علمي لأنه يخلط بين البعض للتاريخ لغة بين تنظيمها وعليه لابد من تمييز بين نمط للدراسة اللغوية يعني دراسة التاريخي ديكوني يعني تدرس الظواهر اللغوية في تطورها عبر العصور. أما الدراسة الوصفية تدرس الظواهر اللغوية في زمن معين. والدراسة الوصفية التي وجدها اللغوي المحدث المنهج الصالح للدراسة اللغوية على أساس عالمي. Okay, yang kedua ni Ferdinand ni dia membezakan antara
manhaj tarihi dengan manhaj wasfi. Manhaj tarihi ni macam kita sebut sebelum ni tu, manhaj yang menggunakan pendekatan sejarah, yang wasfi ni pula dia manhaj deskriptif. Macam diterangkan sebelum tadi tu. Manhaj tarihi ni dia bersifat diakronik, iaitu dia mengkaji bahasa tu sesuai dengan perkembangan bahasa tu. Dia melihat ataupun menekankan aspek perkembangan bahasa. Kalau dirasa wasfiyah ni dia bersifat sinkroni. Maksudnya dia mengkaji bahasa-bahasa yang ada pada zaman tersebut. Okay, yang ketiga, al-lughah madah al-bahthu al-lisani. Anna al-hadaf al-wahid lidirasa al-lughawiyah huwa dirasa al-lughah. Kawaki' qa'imun bizatihi walizatihi. Yumkin an tajri min jawanib al-wazfiyah wa syurut wa jududiha nazamiha atau muhtahwiyatiha. Maksudnya kat sini, Sir Ferdinand de Saussure ni dia nak terangkan iaitu bahasa ni menjadi subjek bagi satu kajian bahasa tu sendiri. Maksudnya mungkin boleh dikaji dari segi fungsi-fungsinya, syarat-syaratnya, sistem dan lain-lain lagi. Dan akhiran min ahammi nazariyat de Saussure, al-lughah nazam min isyarat al-mufarriqah. اللغة هو إشارات والإشارات تتكون من الدال ومدلول. يعد الدال صورة صوتية المادية ومدلول هو مفهوم أي جانب ذهني فهو لا يشير إلى شيء بل يشير إلى صورة الذهنية أو فكرية عن الشيء. أي علاقة السين هي تتكون من الدال ومدلول يشير مفهوم. Dekat sini yang terakhir, Ferdinand de Saussure ni dia menegaskan ataupun menghuraikan bahawa bahasa ni merupakan sistem sains ataupun yang sistem yang terdiri daripada madlul dengan dal. Okey, madlul ni ataupun bahasanya signifier. Dal tu signifier, madlul tu signified. Dan dia, benda ni dua unsur ni saling berkaitan dan tak boleh dipisahkan. Kalau satu unsur tu berubah, satu unsur lagi tu pun berubah. Contohnya, kalau yang signifier ni dia terdiri daripada bunyi yang kita boleh dengar, yang kita boleh dapat menggunakan panca indera kita. Contoh kita boleh bunyi, melalui penglihatan kita. Situ melalui bunyi, penglihatan. Okey. Kalau yang madlul ni pula, dia apa-apa yang terlintas, apa-apa yang ada di dalam fikiran kita. Dia bersifat mental concept. Contohnya kan, kalau dal ni, contoh kalau kita dengar perkataan rumah kan, mesti dalam fikiran kita terbayang rumah ni luas, cantik, tempat duduk istirahat kan. Okey, tapi kalau kita dengar benda yang macam contoh kita dengar orang sebut buah apple kan, mesti ada dalam fikiran kita tak sama dengan apa yang kita dengar orang sebut rumah tadi tu. Okey, maksudnya kalau satu daripada dal atau madlul ni berubah, satu unsur berubah, satu lagi itu pun berubah. Okay. Terusnya, Edward Sapir. Sir Edward Sapir jila rawadul limadrasa al-wasfiyah fi jami'a al-Amerikiyah. Tulaqi Sapir ulumihi fi jami'ah Columbia di New York bitakhasus fi lughah al-maniyah. على دكتوره في أنثروبولوجيا في سنة 1909. اهتم بالدراسة الهندو-أوروبية. له كتابا بعنوان اللغة ومقالة وأبحاث عدة منشورة في المجلة والدرورية الأمريكية. Ini kita tengok kat sini tokoh yang kedua ialah Edward Sapir, iaitu seorang ahli bahasa antropologi Jerman yang menganggap bahawa bahasa ni ada kaitan dengan struktur bahasa ni mempengaruhi struktur pemikiran manusia. Dia ni adalah satu tokoh yang pertama yang mengkaji bahasa dengan bidang antropologi, iaitu bidang iaitu mengkaji bahasa dengan antropologi. Okay.
Edward Sapir ni adalah seorang ahli bahasa antropologi Jerman. Beliau mendapat pendidikan di Columbia dan memperoleh kedoktoran dalam bidang antropologi pada tahun 1909. Edward Sapir mengkaji bagaimana bahasa dan budaya mempengaruhi antara satu sama lain. Dan dia juga ada buku yang diberi nama Al-Lughah dan beberapa lagi jurnal-jurnal dalam jurnal-jurnal bahasa dalam jurnal Amerika. ثم لعل أهم ما أضافه إلى علم اللغة الحديث وهو الشكل اللغوي أو تركيب الشكلية أو خصائص لغة. Menurut Edward Sapir, metod ilmiah pada ilmu bahasa perlu ditumpukan kepada penelitian struktur-struktur atau ciri khasnya. Dan hasil بالملاحظة يسوي سابر تركيزه في الدراسة اللغة على أشكال لغوية أو نماذج الأنثروبولوجية. منها أولاً استمر هذا النماذج أو أشكال في حال تغير محتواها الصوتي. أما ثانياً إمكانية وجود اللغتين أو لهجتين في أصوات اللغوية متقربتين متعادلتين في هذه الأشكال اللغوية ومختلفين في أصوات اللغوي. أما ثالثاً إمكانية وجود لغتين محتويتين على أصوات اللغوية نفسها دون أن تخضع لنماذج الفونولوجية مماثلة. Iaitu hasil daripada penyelidikan Edward Sapir ni, dia antara bidang antropologi dengan bidang bahasa ni, dia dapat rumuskan bahawa bahasa akan sentiasa mengalami perubahan. Yang kedua, adanya dua bahasa atau lahjah yang berdekatan tetapi beza dari segi bunyi. Yang ketiga, adanya kemungkinan dua bahasa yang memiliki bunyi yang sama. Ini antara pemikiran Edward Sapir. Wa akhiran, Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield ni takhasus fi lugha al-Almaniyah bi Jami'ah Harvard fi wilayah mutahaddida Amerikiyah. أصدر كتابه مدخول إلى اللغة في سنة 1914 ثم في سنة 1933 أصدره كتابا أخرى بعنوان لغة. بدأ بلومفورد بكتابه تحديد دراسة اللغة فنقد منهج تاريخي لأنه استدلالي معيار دائما على منهج وصفي الاستقرائي. Iaitu yang tokoh yang terakhir ialah Leonard Bloomfield yang lahir pada 1 April 1887 di Chicago. Leonard ni lulusan pada Harvard College pada tahun 1909. Dan pada tahun 1914, Bloomfield ni menerbitkan satu buku yang bertajuk Al-Lughah dan yang bertajuk Madkhul ila Lughah. Seterusnya pada tahun 1933 dia menerbitkan satu lagi buku yang bertajuk Lughah. Dalam buku tajuk Lughah ni, Bloomfield ni memulakan dia punya buku tu dengan kritikan terhadap manhaj tarikhi ni sebagai ajakan kepada manhaj al-wasfi. Akhiran, wahuwa Bloomfield ni توضح ظروف كلام التي يميدها إلى الثلاثة وبرواية قصة جاك أنجيل. أولاً أحدث عملية تسبيق التكليم. أما ثانياً عملية التكليم. وأخيراً أحدث عملية التالي عملية تكليم. Ini yang terakhir ialah antara teori yang berpengaruh oleh Bloomfield ni ialah dia mengatakan proses berbahasa ini adalah proses daripada stimulus kepada respon. Dia aplikasikan cerita Jack Angel ni dalam teori dia. Yang pertama dia kata stimulus ni dalam cerita Jack Angel ni dia berjalan, lepas tu Jill ni lapar, lepas tu dia nampak satu apple dekat atas pokok. Yang tu jadi benda tu sebagai stimulus. Lepas tu Jill ni sebabkan dia lapar, dia cuba buat bunyi melalui mulut dia, lepas tu yang tu speech. Kalau yang ahdas amaliyat tali amaliyat taklim ni
Bila Jack dengar Jill tu buat bunyi tu, Jack pun panjat pokok tu dan ambil buah tu bagi kepada Jill. Okay, yang tu ialah teori behavior, iaitu menurut Leonard Bloomfield ni, dia kata proses berbahasa tu adalah proses stimulus ke respon. Contohnya macam yang tadi telah diceritakan dalam story Jack and Jill. Hadza faqat minni, syukran. شكرا إلى صديقتي شهيرة. قبل ذلك اسمي نور أتيرة بنتي نزري، رقم طلبة 119 03393. ثم أواصل إلى المنهج الوصفي والنحوي العربي. طيب، منهجيته كان رواد علم اللغة والحديث أو الدراسة الوصفية ينطلقون في دراستهم. أولاً ملاحظة الأحداث والمعطيات اللغة. ثانياً صياغة بعض التعليمات للأحداث المتشابهة. ثالثاً التأكيد من ملائمة هذه الافتراضات للواقع اللغوي. رابعاً بناء النظرية قائمة على هذه الافتراضات. Maksudnya di sini pakar-pakar bahasa atau pakar-pakar bahasa dan juga hadis ataupun kajian deskriptif manhaj wasfi sedang menjalankan kajian mereka daripada pemerhatian mereka sendiri. Yang pertama, mulahazah al-ahdath wal mu'tiyat al-lughah. Mereka memerhatikan peristiwa dan juga data linguistik. Yang kedua, siyarah ba'd ta'limat al-ahdath al-mutasyabihah. Mereka merumuskan beberapa perkara ataupun arahan untuk kejadian yang sama. Yang ketiga, at-ta'kid min mula'amah hadhihi al-iftiradat lil waqi' al-lughawi. Pakar-pakar bahasa dan hadis tadi memastikan andaian mereka ini sesuai dengan realiti linguistik. Yang keempat, bina'in nazriyah qa'imah ala hadhihi al-iftiradat. Mereka juga membina satu teori berdasarkan andaian mereka tadi. Okay. Semua al-khassa'is allati ittasama biha al-manhaj al-wasfi. Iaitu ciri-ciri pendekatan deskriptif, iaitu ciri-ciri manhaj wasfi. Awalan, i'timad ma'ayir wahidah fi tahlil at-tanzim al-lughawi. ثانياً اعتماد القواعد الأكثر وضوحاً وتبسيطاً في تبيان عناصر اللغة. ثالثاً شمول المستويات اللغوية يعني الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية. Okey, yang pertama tu ciri-ciri yang pertama tu penggunaan satu kriteria dalam menganalisis linguistik ataupun bahasa. Yang kedua, penggunaan kawaid ataupun nahu yang paling jelas dan mudah untuk menerangkan unsur-unsur bahasa tersebut. Yang ketiga ni, melibatkan semua peringkat bahasa, iaitu seperti morfologi, sorof, struktur dan lain-lain lagi. Okay. Semua رابعاً اعتماد الموضوعية التحقق من الافتراضات اللغوية. خامساً تناول اللغة على أنها موضوع من موضوعات الوصف كالتشريح على مجموعة من القواعد كالقانون. وأخيراً سادساً اختيار مرحلة بينها لوصفها وصفاً استقرائياً. Okey, yang keempat tu dalam pendekatan deskriptif itu manhaj wasfi juga menggunakan objektif ataupun objektiviti untuk menyemak perkara-perkara linguistik. Yang kelima tu manhaj wasfi ni juga menganggap bahasa ataupun linguistik ini sebagai topik penerangan ataupun objektif sesuatu topik, tapi bukan sebagai satu peraturan seperti undang-undang kal-qanun. Okay, yang terakhir, memilih peringkat antaranya untuk menerangkan linguistik ini secara induktif ataupun dengan lebih jelas lagi. Okay.
وبعد ذلك يستعمل المنهج الوصفي لدى الدارسين العرب فيما يلي. Yang أولاً إن طبيعة الدراسة تقتضي في البدء المنهج الوصفي وذلك يجمع اللغة ثم استقراء القواعد منها. ثانياً إنهم حددوا البيئة التي يصح أخذ اللغة منها فحصروها في مناطق البادية معتبرين أن اللغة الحواضر وأطراف الجزيرة لا تمثل اللغة العربية. ثالثاً إنهم درسوا اللغة باعتبارها لغة يعني منطوقة لا لغة يعني مكتوبة. Okay, di sini menerangkan penggunaan manhaj wasfi iaitu penggunaan pendekatan deskriptif dalam kalangan para ulama Arab. Okay. Yang pertama tu memerlukan sifat kajian iaitu kaedah deskriptif, inilah manhaj wasfi yang mengumpulkan bahasa dan kemudian mereka mengekstrapolasi kaedah-kaedah daripada kaedah deskriptif tersebut. Okey. Yang kedua, mereka juga para ulama Arab ni juga menentukan persekitaran dari mana bahasa itu dari mana bahasa dan linguistik itu diambil dan mereka mengahadkannya bahasa tersebut. Okey. Yang ketiga tu, para ulama Arab ni mereka mempelajari bahasa sebagai bahasa lisan iaitu bahasa percakapan lah dan bukan bahasa tulisan. Okey. Wa ba'da dhalik rabi'an إن الصفات الغالبة على تصنيفهم كانت تقريرية في الغالب وهذا ما نشاهده إجمالا في أعمالهم المذكرة في كتاب سيبويه وكلمة الكسائي. هو مثال إن دراستهم اللغة شملت مستويات اللغة كافة منها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ما يدعو إليه المنهج الحديث. Yang keempat tu, kualiti utama mereka adalah deklaratif untuk sebahagian besar dan yang biasa kita lihat dalam karya mereka yang pertama, contohnya dalam kitab Sibawayh dan juga Kalimah Al-Kusai. Okey. Yang terakhir, kajian mereka ini merangkumi, menyeluruhi semua peringkat bahasa iaitu termasuklah morfologi, nahwu, tata bahasa dan yang sebut tadi yang sautiyah, sorfiyah dan nahwiyah tu juga merupakan metodologi baru. Okey. ثم أواصل أن المنهج اللغوي الذي انتهجه النحاة العرب أن تحولوا إلى منهج معيار صارح وتظهر هذه المعيارية الصارحة. Okay, أولاً إن النحاة بعد أن استقرأوا اللغة الاستقراء ناقصاً واستبتوا بعض القواعد النحوية عمدوا إلى فرض هذه القواعد على اللغة يدل أن يخضعوها هي نفسها اللغة. ثانياً إن النحاة العرب وإن كانوا قد شملوا بدراساتهم مستويات اللغة كافة يعني الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية قد خلطوا هذه المستويات خلطاً شديداً كما نرى في المؤلفات النحوية الباكرة والمتأخرة. ثالثاً إن النحو العربي بخلاف المنهج الوصفي اعتماد معايير مختلفة في تحليل التنظيم اللغوي. ففي تقسيم الكلمات العربية مثلاً نجد أن بعضهم يعتبر المبني أو الشكل أساساً للتقسيم. ثم في تقسيم للفعل الماضي للفعل الذي يدل على حدث وقع في زمن ماضي والمضارع للفعل الذي يضارع في حركته وسكناته الاسم. Okey. Okey. Di sini metod penelitian bahasa bagi orang Arab mereka bermula dengan metod wasfi iaitu
deskriptif, manhaj wasfi. Mereka mula dengan manhaj wasfi. Kemudian tidak lama kemudian bertukar ke metod yang satu lagi, iaitu mi'yari sarih. Okey, dia bertukar daripada manhaj wasfi bertukar kepada mi'yari sarih. Okey, yang pertama tu ahli Nahu telah meneliti bahasa secara induktif, iaitu secara jelas. Mereka menemukan sebahagian kaedah-kaedah Nahu dan mereka ahli Nahu ni terus buat analisis terhadap kaedah-kaedah bahasa tersebut. Okey. Yang kedua, ahli Nahu Arab telah memasukkan peringkat bahasa yang sempurna, iaitu Sautiyah, Sorfiyah, Nahwiyah dan Dilaliyah. Tetapi ahli Nahu Arab ni, mereka masih campur semua peringkat tu sebagaimana dalam penulisan Nahu mereka yang pertama dan sampailah yang terakhir. Tapi manhaj wasfi berbeza dengan manhaj mi'yari sarih. Manhaj wasfi ni mereka meneliti peringkat-peringkat tersebut yang disebutkan tadi dengan satu persatu, maksudnya lebih jelas lagi lah. Okey. Yang ketiga, ahli Nahu ni mereka menggunakan kriteria yang berbeza dalam menganalisis organisasi linguistik ini. Contohnya dalam pembahagian perkataan Arab. Selain itu kita boleh tengok dalam fi taqsim lil fi'il. Okey. Contohnya kita boleh tengok dalam pembahagian fi'il al-madi. Fi'il madi maksudnya perbuatan yang telah berlaku kan. Perbuatan yang telah berlaku. Dan mereka panggil perbuatan tersebut adalah al-madi. Kemudian kalau al-mudhari' tu perbuatan yang tengah berlaku, yang sedang berlaku, dan dipanggil perbuatan tersebut adalah al-mudhari'. Okey, terusnya yang rabi'an, yang keempat, syamal an-nuha al-arab bidirasati marahil muta'aqibah min tarikh al-lughah tamtadu طوال 3 قرون لا يمكن أن تثبت اللغة من النواحي البنية والنطق. خامساً عمد النهاة العرب إلى لهجة متعددة فخلط بينها محاول إيجاء النحوي عملها جميعا. المنهج الوصفي يدرس كل اللهجة على حدة ثم يقعدها من الناحية الصوتي والصرفي والنحوي. وأخيراً سادساً إن المفكرين العرب افتتنوا بالمنطق الأرسطو وراه يطبقونه على علومهم وبخاصة على علم النحو. Okey, perkara yang keempat, ahli Nahu juga memasukkan dalam pengajian mereka peringkat-peringkat tersebut, peringkat-peringkat yang Sautiyah, Sorfiyah dan sebagainya tadi dalam sejarah bahasa yang menjangkui lebih 3 abad. Dalam tempoh tu bahasa tak dapat diwujudkan dari segi struktur dan juga sebutan. Okey. Yang kelima tu, ahli Nahu Arab mereka campur semua lahjah tersebut dan berusaha untuk membentuk Nahu terhadap lahjah-lahjah tersebut, yang lahjah yang mereka campur tadi tu. Tapi kalau manhaj wasfi, mereka lebih jelaslah meneliti setiap lahjah tersebut satu persatu. Berbeza dengan ahli Nahu Arab yang mereka campurkan lahjah-lahjah tersebut. Okay. Yang terakhir, innal mufakkirin Arab, para ulama Arab, mereka lebih berminat, terpesona dengan Aristo dan mereka mula menerapkannya dalam ilmu-ilmu mereka, terutamanya dalam ilmu nahwi. Hadza faqat minni, summa antaqil ila sadiqi Hakimi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Hakimi bin Hanafi. Waktu tulab wahid 90418. ثم سنواصل عن 3 مجالات المناقشة يعني العلة، العامل، مقولة الجوهر.
أولا العلة إنهم المنهج الوصفي الوحيد وتقرير المقائق اللغوية حسبا تدل عليها الملاحظة دون محاولة تفسيرها بتصورات غير لغوية. ثم فإمام الجملة جاء الرجال مثالا يتفق المنهجان في أن جاء فعل ماضي مبني على فتح وأن الرجال فاعل جاء مرفوع بالضمة. ثم التعليل لبناء فعل ولرفع الفاعل سواء نقط العربي. Al-ilah bahawa satu-satunya urgensi manhaj wasfi adalah penetapan hakikat bahasa. Manhaj ini sekadar menunjukkan perhatian tanpa berusaha untuk menafsirkan ilah dengan gambaran-gambaran bukan secara bahasa. Sedangkan manhaj mi'yari dan atau nahwu tradisional mementingkan suatu asas untuk mengetahui ilah. Contohnya kalimat ja'a ar-rijal. Kedua manhaj tersebut sepakat bahawa ja'a adalah fi'il madi mabni dengan baris fathah. Dan keduanya sepakat bahawa ar-rijal adalah fa'il ja' yang marfu' dengan baris dhammah. Bagi manhaj wasfi tidak ada ilah terhadap mabninya fi'il dan rafa'nya fa'il kecuali hanya penuturan orang Arab. Inna asma'u aqwa al-kulliyat wa arfa'uha quwwatu wa murtabah lizalik a'rabat amma af'alu fa ahdathu tasdiru an az-zawat fahiya tu'ti fi murtabah saniyah min al-qawatu wa rafa'atu al-fa'il fi al-kalam aqla min maf'ul bih wa bi anna dhammah harakah thaqilah ayu dhammah lil fa'il wal harakah khafifah أي الفتحة للمفعول به لأنه أكثر دوران على اللسان وتكون النتيجة شيوع الفتحة في الكلام لا الضم وهذا أسهل وأشهر. ثم كل فعل ظاهرتين في فرعيتين الأولى لفظية وهي اشتقاقه من مصدر والثانية معنوية وهي حاجة فاعل إلى فاعل. وأخيرا فكلمة فاطمة مثلا تمنع من الصرف لملتين الأولى لفظية وهي التأنيث الذي هو فرع التصدير والثانية معنوية وهي العلمية التي هي فرع التنكير. Isim adalah kosakata yang paling kuat dan merafaknya merupakan kekuatan dan martabat. Oleh kerana itu dia di-i'rab. Sementara fi'il adalah peristiwa yang muncul dari isim atau zat. Dengan demikian martabat dan kekuatan fi'il berada pada urutan kedua, maka dia mabni. Selain itu fi'il berat di lidah kerana kurang penggunaannya dibanding dengan isim yang ringan dalam pertuturannya. Dan dirafaknya fa'il adalah untuk membezakan dengan maf'ul bih yang mansub. Dengan demikian fa'il wajib marfu'. Hal ini disebabkan kerana fa'il jumlahnya lebih sedikit daripada maf'ul bih dalam kalimat dan dhammah adalah harakat yang berat. Sedangkan fathah adalah harakat yang ringan untuk maf'ul bih, berarti penggunaan fathah lebih popular bukan dhammah. Dengan ringannya penuturan isim tersebut, maka baris tanwin masuk padanya dan menjadi alamat yang selanjutnya meningkatkan pada pendapat setiap fi'il memiliki dua fenomena berbeza. Pertama, lafziyah iaitu terbitan fi'il itu dari masdar. Kedua, maknawiyah iaitu fi'il membutuhkan fa'il, dan isim-isim ghairun mutasarrifah berkumpul padanya dua ilah iaitu lafziyah dan maknawiyah. Seperti kata tamna'u min as-sarf Fatimah, kerana adanya dua ilah.
Pertama, lafziyah iaitu at-ta'nis cabang dari at-tazkir. Kedua, maknawiyah iaitu al-alamiyah yang merupakan cabang dari nakirah. Summa al-amil. أولا إن قضية العامل خير مثال على إقحام الفلسفة والمنطق في دراسة اللغة. ثانيا فمن المعروف أن اللغة العربية معربة وأن أواخر معظم الكلمات فيها تتغير تبعا لموقعها في التركيب أي لوظيفتها النحوية. ثم واللباس أمام ظاهرة الإعراب موقف الواصف المقرور وموقف المتفلسف الذي يحاول أن يجد أسباب والعلال لهذه الظاهرة. وقد اتخذوا النحاة عربي الموقف الثاني فقالوا إن سبب الإعراب عامل يسبب الرفع والنصب والجزم والجر والعوامل عندهم سماعية وكلها لفظية وقياسية وهي أما لفظية وإما معنوية. وأخيرا وتقدير العامل كان سبعا من أسباب خلاف بين النحاة. إذن إن هؤلاء لم يختلفوا في أن المبتدأ والخبر مرفوعا مثالا بل اختلفوا في عامل رفعها. Permasalahan amil adalah contoh terbaik untuk memasukkan filsafat dan logika dalam penelitian bahasa Arab. Sebagaimana telah dimaklumi bahawa bahasa Arab itu mu'rab dan sebahagian besar akhir kosakatanya berubah sesuai dengan fungsinya dalam struktur kalimah atau fungsi nahunya. Ali Abdul Wahid Wafi mengemukakan bahasa Arab istimewa dalam hal sintaksis melalui qawaid yang detail yang terkenal qawaid al-i'rab yang sebahagian besar menggambarkan bunyi-bunyi jarak pendek. Akhir-akhir kata menunjukkan fungsi kosakata dan hubungannya dengan kata lain dalam kalimat termasuk unsur jumlah. Al-amil dalam i'rab mempunyai dua posisi iaitu al-wasif yakni yang menggambarkan yang ditetapkan dan al-mutafalsif yakni yang berfilsafat yang berusaha mendapatkan sebab-sebab dan ilahnya. Ahli nahwu Arab mengambil posisi al-mutafalsif. Mereka berpendapat bahawa penyebab daripada i'rab adalah amil yang menyebabkan rafa', nasab, jazm dan jar. Hal bagi mereka sifatnya sima'i, semuanya lafziyah dan qiyasiyah, kadang-kadang lafziyah dan kadang-kadang maknawiyah. Prediksi yakni takdir amil merupakan salah satu sebab perbezaan pendapat di antara para ahli nahwu. Mereka tidak berbeza pendapat contohnya tentang mubtada' dan khabar keduanya marfu', tapi mereka berbeza pada amil yang merafa' keduanya. Summa مقولة الجوهر. أولا هذه مقولة في إحدى مقولة أرسطو عشر ثم اختارا وزن فاعل ميزانا فقالوا إن أصل قام مثالا هو قام وأصل مدد وقضى أصلها قاضي. أما المدرسة الوصفية فتقول إن الفعل في عربية بيأتي على أوزان مختلفة نحو دراسة باع قال مدى دعا بكى زلزل قام استغفر. يجب دراستها على أساس أنها أشكال قائمة بذاتها لا على أساس اعتبارها أشكالا من حرافة من الجملة خبرية. Dalam masalah seperti orang Arab telah menerapkannya berdasarkan nahwu logik Aristotle, maka mereka mengungkapkan bahawa kata yang asalnya terdiri dari tiga huruf umumnya
adalah fi'il dari isim. Seterusnya mereka memilih wazan fi'il sebagai suatu wazan. Contohnya, mereka mengatakan bahawa asal kata qama asalnya adalah qaum dan madah asalnya madada dan seterusnya. Begitu juga dengan bentuk mufrad mempunyai substansi dalam jumlah. Misalnya pada contoh muallim fi madrasah. Pada ahli nahwu menganggap bahawa substansi jumlahnya kurang. Oleh kerana itu mereka mentakdirkan dengan khabar mahzuf iaitu mawjud atau mustaqarru au ka'anna. Teori substansi menunjukkan kepada ahli nahwu kepada i'rab takdiri dan mahalli. Bagi mereka jumlah khabariyah sebagai salah satu asas penelitian bahasa dalam kalimat. Mereka memberikan contoh kalimat lain yang bentuknya menyimpang dari jumlah khabariyah yang memaksa mereka berpendapat tentang i'rab takdiri, idmari, ta'wil, hazf dan lain-lain. Adapun mazhab al-Wasfi berpendapat bahawa fi'il memiliki beberapa wazan yang berbeza-beza. Contohnya dirasa ba'a, qala, madda, da'a. Seterusnya mereka i'rab dan bina itu merupakan ciri khas kata-kata mufrad, sedangkan pada tarkib tidak mu'rab dan tidak mabni, dan tidak ada yang mendorong untuk i'rab takdiri. Contoh-contoh jumlah harus diteliti berdasarkan asas bahawa jumlah itu memiliki bentuk sendiri, bukan atas asas mengungkapkan bentuknya yang menyimpan dari jumlah khabariyah. Fi khatamu hadzal fasal la badda min al-isyarah ila annahu birragmi min ifadah al-wasfiyin fi syarhu jawanibu an-naqsu fi annahu taqlidi fa in hadha annahu ma zalla sa'idan fi murahilu ta'lilu al-mukhtalifah lianna an-nahwu al-wasfi lam yaqdi hatta al-annahu syamilan yudari'u ma qadmahu at-taqlidiyun. Perbahasan di atas boleh disimpulkan bahawa antara kaedah wasfi atau penjelasan dan kaedah mi'yari adalah berbeza dalam melakukan penelitian terhadap bahasa. Perlu ditegaskan juga bahawa walaupun tata bahasa deskriptif yang menjelaskan secara meluas aspek kekurangan tata bahasa tradisional, tata bahasa ini masih berleluasa dalam pelbagai peringkat pendidikan. Kerana tata bahasa deskriptif masih belum memberikan gambaran yang menyeluruh. Hadza faqat. Syukran. Baik, hadza faqat minna. Syukran ala istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.